Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ni Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat hidup dan juga kesihatan. Jadi kita boleh mai pada malam ni tanpa orang bantu kita untuk nak mandi kita, untuk nak serlum baju, kain pelekat, untuk nak buh kepiah, nak semayang. Tak nanti orang. Jadi kalau perlu pada orang untuk nak buat kerja ibadah tu, makna kita tak sihat. Jadi hari ni Allah sihatkan kita, kita boleh pakai baju sendiri, mandi sendiri, boleh mai masjid sendiri, mahyang pula, tak duduk atas kerusi, duduk elok, berdiri pun elok. Makna sihat. Dalam sihat tu Allah bagi kita buat amal ibadah serta taat. Mana bila kita duduk dalam ketaatan, kita sentiasa berada dalam nikmat. Alhamdulillah. Terusnya nikmat nyawa ataupun hidup. Kalau tak ada nyawa roh ni, pendek kata duk batu dua, mati. Makna kita ni sihat lagi, dan Allah Ta'ala bagi kita hidup. Bila mana kita hidup, kita kena penuhi, kita kena usaha bagi kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala, yang mana hamba tu berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan juga rasaan dalam hati kita. Kita tak mau hamba tadi ni hanya sekadar di lidah, aku hamba Allah Ta'ala. Tapi bila pi kepada dalaman hati, dia berbelah bagi antara Tuhan yang hakiki dengan Tuhan yang nafsani, diri kita sendiri, ataupun benda-benda makhluk. Kita letakkan dia sebagai Tuhan, maka kita ni hamba bagi makhluk, tak mau. Jadi kita usaha bagi hamba tu sebenar-benar hamba secara ilmi dan juga zauqi, pengetahuan dan juga rasaan dalam hati kita. Kata aku ni nak jadi hamba Allah Ta'ala, maka loronglah aku ni ke jalan yang engkau radai, engkau suka, Nabi kau suka. Tu kena minta, biar kita sentiasa dalam keadaan macam tu.
Baik, seperti biasa saya ada buat tabung lah, tabung sekolah untuk pentadbiran dan pengurusan sekolah. Jadi kita alhamdulillah yang ketiga kita berada dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Ula. Bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini dialah pembawa risalah sampai ke kita, dan kita boleh kenal semayang, kita boleh kenal Allah Ta'ala, kita boleh tahu halal haram, wajib sunat, semua kita tahu disebabkan oleh perjuangan Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat baginda serta ahli keluarga baginda. Itu alhamdulillah. Jadi kita sambut maulud. Bila sambut maulud jangan terhenti pada bulan Rabiul Awal saja. Kerana setiap masa lah, kena kita ni setiap masa sambut. Sambut dekat bukan dengan makna hanya selawat saja, buat program makan-makan saja. Kita kena hayati apa yang Nabi bawa. Itu salah satu penghargaan kita kepada Nabi SAW. Apa Nabi bawa? Dari segi penghayatan kita kena ambil tahu. Dari segi i'tiqad, pegangan mata hati, kita nak kena ambil tahu Nabi pegang lagu mana, segi tauhid. Dari segi i'tiqad, Nabi pegang lagu mana, sahabat-sahabat pegang lagu mana, kita nak kena ikut macam tu lah. Tu tanda kata kita ni menghayati kelahiran Nabi setiap tahun. Tindakan dia, akhlak dia, ni semua kita kena usahalah. Memang benda ni payah, kita kena usaha. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita benda-benda yang Tuhan redha. Dan perkara juga berlaku dalam bulan ni apa dah? Bubar parlimen mengatakan ni. Confirm ah? Confirm. Bila confirm kita nak kena fikir. Politik pula dah. Politik sebahagian. Jangan tinggal. Kita nak memartabatkan Islam, kita perlu pada cara-cara dia. Lil wasail hukmul maqasid. Maqasid apa dia? Nak memartabatkan Islam, hukum dia wajib. Jadi benda yang nak memartabatkan Islam, cara dia lagu mana? Cara dia mengundi, kempen, ajak. Maka cara tu pula dikira wajib juga. Pasal matlamat tadi wajib, nak sampai nak capai matlamat perlu kepada cara dan juga wasilah pengantara. Jadi pengantara tu pun dikira wajib juga. InsyaAllah lah masing-masing peranan. Islam ni membawa keamanan. Tidak siapa rugi duduk bawah rentahan Islam. Kita orang Islam lagi-lagilah. Orang mengaji pula lagi-lagilah kena kuat. Kena Islam pegang sungguh-sungguh. Kok mana kira pun Islam dulu. Miskin kaya Islam dulu. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah kita sambung pengajian kita, muka surat yang keempat. Berhenti hari itu ni pada kata tanda orang beragama yang sebenar, 4 perkara. Betul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tanda orang beragama yang sebenar, 4 perkara. Ni nak tengok ni. Kita orang beragama sungguh ke atau yang beragama pada kebenaran agama Islam? Kita nak tahu sungguhlah kita ni beragama atas sebab apa dia? Baka keturunan semata-mata ke lagu mana? Itu kita nak tengoklah tanda-tanda ni. Jadi tanda orang beragama ni orang yang sempurna dalam beragama. Orang yang sempurna dalam beragama itu pula yang sebenar, 4 perkara. Pertama, i'tiqad yang betul. I'tiqad yang betul. I'tiqad tu apa dia? Pegangan hati kita, simpulan hati kita, pegangan kita dengan Allah Ta'ala, pegangan kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu i'tiqad yang betul. Nak dapat betul lagu mana? Cara dia mengaji. Mengaji pula kena pilih lah, jangan mengaji sembarono ikut suka. Kata kawan tu darah, kata kawan tu cakap teratung elok, ya kita pegang lalu, tengok dulu. Tengok dulu. Kadang-kadang dia cakap tu membawa kepada kesamaran, jadi keliru orang. Yang tu kena tengok . Jadi mengaji ni pun kena pandai-pandai tengok, supaya i'tiqad yang kita pegang tu pegang yang betul dan sungguh-sungguh, supaya selamat kita. Apa dia i'tiqad yang betul? Iaitu kejap di hati dengan ketuhanan dan lain-lain yang diiktiqad oleh ahli sunnah wal jamaah. Iaitu i'tiqad yang betul itu ialah kejap di hati. Kejap. Nak dapat kejap lagu mana? Dia kena sentiasa. Iza takarrara taqarrara. Apabila diulang mengaji, diulang tengok, diulang dengar, maka jadi apa? Taqarrara. Itu tetap. Ulang lama-lama tetap. Iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila tetap, dia akan jadi tahaqqaqa, jadi tahqiq, jadi kejap, jadi kemah, jadi padu. Pasal apa? Pasal diulang, dapat ulang, bila diulang jadi tetap, taqarrara, jadi mantap. Lepas mantap dia pergi pada tahqiq, jadi kemah elok. Punca dia diulang-ulang banyak kali lah, walaupun benda yang kita dengar tu lama dah, dulu kita dengar dah. Dan kita tak mau bila kita pegang dalam hati tu i'tiqad yang zaman sekolah dulu-dulu ni. Hak dulu-dulu lah. Akla ni tak boleh duk pegang macam kita muda-muda dulu. Saya pegang cara saya masa muda-muda dulu, kecil-kecil dulu. Tak boleh lah. Kita main peringkat nak kena pegang yang sesuai. Tak boleh. Hanya perkemah lagi hak tu sebagai permulaan tapak kita. Mai kelama-kelama ni kita nak kena perkejap, nak kena perkemah, nak kena bertambah lagi supaya i'tiqad kita tu menjadi kejap, orang tak ada nak goyang dah. Kejap-kejap tu di mana? Di hati. Hati ni hati hak mana? Adakah hati yang dibelah untuk operate hati tu kah? Nak kena buh situ kah i'tiqad kita? Bukan. Hati ketui tu hanya darah seketui lah. Yang kita nak kena i'tiqad tu bukan di situ. Dipanggil hati. Satu lagi nama dia hati rohani. Hati yang bertengkuai dalam badan kita tu nama dia hati jasmani. Tu berorak, berketui. Adapun yang segala ilmu, segala kepahaman, segala ma'rifah, segala kerasaan, perasaan dalam hati tu duduk tang mana? Hati yang nama dia hati rohani. Hati yang dibangsakan dengan roh. Yang itulah tempat kita nak kena taruh benda-benda yang i'tiqad kita atau pahaman-pahaman kita. Hati itulah. Jadi hati yang bertengkar itu tak masuk dalam bab ni. Baik, kejap di hati itu dengan ketuhanan. Apa dia? Dengan sifat ketuhanan. Dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni apa dia? Sifat, iaitulah sifat iftiqar dan istighna. Itu makna sifat ketuhanan. Sifat yang melayakkan diri sebagai Tuhan. Itu makna sifat ketuhanan. Istighna, terkaya Allah Ta'ala daripada sesuatu. Dan sifat iftiqar, segala yang ada perlu dan berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu nama dia iftiqar. Dua sifat tu ialah sifat ketuhanan nama dia. Dan lain-lain nak pegang juga dalam hati kita, i'tiqad dalam hati kita tu lain daripada sifat ketuhanan. Apa dia lagi yang lain-lain tu? Yakni sifat kenabian. Benda-benda yang berkaitan dengan Nabi SAW. Benda yang wajib, benda yang benda yang istihalatul mustahil, benda yang jawazul jaiz, wujubul wajibat. Tu benda-benda tu kita nak kena tahu, kita nak kena ambil tahu. Kalau tak ambil tahu, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita buat pala tahu, tu yang masalah.
Tak tahu buat tak tahu tak apa. Pergi mengaji. Yang masalah bila tak tahu dia buat pala tahu. Kalah daripada orang yang tahu lagi cakap. Menunjukkan diri kita tu memang tak tahu. Habis ya. Bocok rahsia. Siapa bocok? Kita sendiri yang bocok. Lagi lain-lain yang perlu diiktikad dalam hati kita tu benda lagi, iaitulah perkara-perkara sam'iyat. Benda-benda sam'iyat ni benda-benda yang kita dengar, dan bila dengar wajib diimani, wajib kita iktikad, wajib kita percaya, kena yakin dan percaya benda tu akan berlaku. Seperti mana dah habaq dah sebelum ni, syurga neraka, titian sirat, apa dia lagi ni, timbangan mizan, padang mahsyar, telaga kausar, jumpa nabi apa semua, masuk syurga, azab neraka, ganjaran syurga. Tu benda-benda yang sam'iyat. Telinga bisa dengar tak kicauan-kicauan burung, suara bidadari dalam syurga bisa dengar? Kalau bisa dengar kemah saya nak mengaji dengan dia. Tak ada, tak bisa dengar. Ataupun bisa tengok dengan mata kepala. Taman hak dalam syurga tu lagu mana, sungai hak yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tu besar mana, panjang mana, bisa tengok ke? Tak bisa. Lepas tu nak kena percaya lagu mana? Yang itulah iman. Iman mendengar, insya-Allah percaya, yakin akan jumpa. Bukan setakat nak minum, nak berenang pun boleh. Nak abang kata nikmatnya dalam syurga. Lepas tu hati biasa terlintas tak? Oh macam ni kan syurga, duk mimpi-mimpi tengok. Oh syurga tinggi dia menara KLCC contoh. Lantai dia emas, emas lagu mana? Emas di tangan tu nampak sakan dah. Tapi lantai di syurga tu emas dia boleh tembus tengok di bawah. Syurga di atas, lantai dia emas. Jadi orang di atas syurga tu boleh tengok syurga yang di bawah. Boleh nampak benda-benda yang di bawah. Tu emas tu, bukan plastik. Emas kita seketui besar jari ni pun tak nampak belakang tu. Emas yang Allah Ta'ala ganjarkan pada kita, yang janji untuk kita ni orang beriman, macam tu keadaan dia. Boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Kalau bayang pun tak semacam. Lebih lagi, orang Arab buat dah syurga, buat dah macam satu bilik tu, bawah tu dia buat macam ayak, dia buat macam kilau-kilau. Nak buat juga, nak habaq kata kita pun boleh buat. Sebab apa? Kekayaan. Hak tu tak ada itu kita kata tadi ni. Habis. Jadi i'tiqadlah hati tu nak kena kejaklah hati sifat ketuhanan, sifat kenabian dan perkara-perkara sam'iyat. 3. Luahlah. Insya-Allah ke depan tengok kita akan hurai insya-Allah. Kejak tu i'tiqad yang diiktiqad oleh ahli sunnah wal jamaah. Jangan pegang hak yang kejak dah lah hati tu, ambil pahaman orang lain. Ambil pahaman orang lain kejak lama dah. Lepas tu kan bertengkak, bertegang orak lah. Orak tengkok naik besar lengan. Pasal apa? Duk bertengkak. I'tiqad hang tak betul, aku je betul. Jadi kita kena pegang hak tadi ni semua tadi, bersangkut dengan tuhanan ke, bersangkut dengan kenabian ke, perkara sam'iyat ke, kita nak kena i'tiqad cara ahli sunnah wal jamaah. Sifat Tuhan Allah tu lagu mana, ada ke tak ada, sifat dia ada berapa. Jadi orang lain, pahaman-pahaman lain mengatakan sifat tu tak ada pun di zat Allah Ta'ala. Semua tak ada. Tu golongan jenis tu. Diri Allah Ta'ala tu macam kita, yang tu pun tak ada. Jangan pahaman lagu tu. Ada juga pegang lagu tu. Dia menyamai Tuhan tu lagu macam makhluk. Yang tu kena jaga. Ahli sunnah tak i'tiqad macam tu. Perkara sam'iyat, pahaman lain mengatakan surga neraka ni tak ada lagi, nanti baru buat. Habis orang mati tu duduk situ lagi lah, tak masuk lagi. Memang tak masuk lagi pun. Lepas tu pahaman yang mengatakan surga neraka tak ada lagi mula ni. Lepas tu kita nak pegang lagu mana? Ada ke tak ada lah ni? Tak tahu. Ada tak ada. Mereka kata ada, saya kata ada, saya kata saya pun pening. Lah saya buat tak tahu sudah. Nah, tak boleh.
Kena yakin kata benda tu ada. Dalil Quran pada uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa syurga. Telah disediakan, takkan baru nak buat. Mes dah standby, mes dah ready untuk nak masuk. Penghuni dalam syurga tu dalil ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu ahli tu benda apa, sunnah tu benda apa, wal jamaah tu pula apa benda. Banyak banyak tak banyak lagu tu lah cara dia. Ahli ni ialah pengikut. Kita habang kata aku ni ahli sunnah wal jamaah aswaja. Apa dia ahli ya? Ahli bukan makna penduduk, bukan makna ahli jabatan kuasa. Makna ahli ialah pengikut. Pengikut as-sunnah, ikut sunnah Nabi. Sunnah dari segi perkataan Nabi, sunnah dari segi perbuatan Nabi, sunnah dari segi pengakuan Nabi. Tu ikut belaka. Perkataan Nabi kita ikut. Nabi suruh i'tiqad macam mana sahabat, ikutlah. Sahabat i'tiqad lah mana? Sahabat i'tiqad macam Nabi lah, pegang, kena ikut. Perbuatan Nabi pun sama, nak kena ikut. Supaya kita betul-betul pegang di atas jalan dia. Takutnya bila kita sangka kita pegang, rupa-rupanya tak pegang pun, pegang yang orang lain. Teruk kita. Lepas tu wal jamaah apa dia? Sahabat-sahabat jamaah yang ikut Nabi tu. Cara sahabat pegang lagu mana, cara tabi'in pegang ikut sahabat tu lagu mana. Kita nak kena belajar. Yang ni yang dikatakan kalau kita menyalahi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, baru dikatakan bid'ah. Bid'ah yang dalalah tu. Bukan bid'ah dalalah sambut maulud. Yang tu bukan. Bid'ah yang sesat ni ialah bid'ah yang tak sama pegang macam ahli sunnah pegang. Imam-imam mazhab tauhid pegang. Yang tu yang bid'ah dalalah tu. Wa kullu dhalalatin finnar, tiap-tiap perkara yang sesat duk dalam neraka, masuk neraka. Habis yang tu tanda orang yang beragama yang sebenar. Yang pertama ialah i'tiqad yang betul. I'tiqad yang betul. Dalam pahaman i'tiqad ni biar betul tak apa. Kalau bab dunia orang betul dia marah. Hang ni betul sungguh lah, kena tahan polis pergi cerita A sampai Z. Tu kena marah lah, kena habang lah kat dia cara-cara tu. Tapi dalam i'tiqad nak kena betul sungguh. Tuhan ada sungguh, ada sungguh. Hang kata aku tak hang mati, orang tahan hang tu benar. Orang bunuh habis. Tu kata betul. Betul dalam i'tiqad kita. Hang cakap aku ni bahaya. Hang esok ni orang tak panggil kuliah hang kata aku ni. Esok hang kata aku ni hang kena buang kerja. Nak kena berlakon pula. Dah. Aku nak kena betul-betul. Tak boleh berlakon lah. Nak kena betul-betul. Biar betul tak apa dalam i'tiqad mata hati kita. Lepas tu tanda orang yang beragama yang sebenar. Yang kedua ialah menunaikan ibadah kerana Allah. Menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Jadi kita buat kerja amal ibadah selama kita dah buat tu, pastikan ibadah kita semuanya kerana Allah semata-mata. Nak buat kerana dia tu, mestilah kita tahu yang Allah tu benda-benda yang berkaitan dengan dia, barulah kita buat, baru kerana dia. Contoh kita dah kenal seorang kawan kita, kita akan buat kerja sungguh-sungguh pasal kita kenal jasa dia dengan kita tu. Pasal apa? Pasal kita kenal dia. Orang lain kita tak gemuk nak buat. Malah aku buat dengan dia tu karut. Tapi sebaliknya bila kawan yang kita kenal, kita akan buat kerja sungguh-sungguh pasal dia pun sungguh-sungguh kerja macam mana kita buat. Kalau diberi amanah kepada dia, dia pun sama buat lagu kita. Tu kita kenal. Maka kita kerja dengan dia, kena buat betul-betul kerana dia. Contohnya macam itulah. Tapi kita ibadah mestilah kerana Allah. Tunai tu mestilah kerana Allah. Ibadah tu apa dia? Ibadah tu benda ibadah. Semayang tu lah. Semayang tu perbuatan ibadah.
Puasa perbuatan ibadah. Lepas tu ibadah sendiri tu ibadah apa? Nak makna apa yang kata ibadah? Dia ada istilah ibadah, dia ada istilah ubadah, dia ada istilah ubudiyah. Tu istilah tu tak penting sangat. Cuma kita nak kena tahu macam taubat lah. Taubat pun ada, dipanggil inabah pun ada, dipanggil aubah pun ada. Tu semua nama saja. Yang penting taubat tu. Jadi dalam bab ibadah ni pun ada. Ibadah ialah perkara yang meletihkan anggota badan. Tu mana ibadah. Ni saya ambil daripada Ustaz Mat Sik, anak murid almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa. Dia ada bab ibadah ni kita pun tak fikir apa dia. Benda yang sekecil tu pun dia ambil kira. Bab takrif, bab pengenalan, pengertian tu. Benda yang meletihkan anggota badan kita dikira ibadah. Tapi kena ingat, kita saya main bola, ibadah juga. Nanti tengok pada niat. Pasal niatlah yang nak membezakan antara ibadah dan juga adat. Ibadat dengan adat, nak bagi beza antara dua tu ialah dengan niat. Kalau kita tak ada niat, dia kira adat lah. Macam katakan sembahyang tu memang kena niat. Hak yang lain tu, benda-benda haruih tu. Benda haruih. Kita kata berada haruih, makan, tidur, jogging. Jogging tu letih tak? Letih ya. Ustaz kata letih. Kira ibadah. Ibadah ni benda yang meletihkan anggota badan. Jogging letih ibadah nanti dulu. Niat tak niat asal jogging? Tak niat apa, salum kasut, cunggik biar. Tu nama adat saja. Lepas tu nak selit niat lagu mana? Niatlah aku senaman ni, aku jogging ni, aku makan ni, aku tidur ni, aku minum ni, semua benda yang harus tu aku buat ni kerana nak menguatkan kerja buat ibadah kepada Allah. Tidur rehat sat, bila nak buat ibadah lagi dapat ibadah. Tak letih pun tidur. Tak tahu orang tidur letih, makin fikir letih ya. Masa tidur tu letih tak tahu dah tidur. Lepas tu makan. Makan tu nak abang kata nak beza tu, kita nak buat adat ni banyak. Kita nak jadikan adat tu kepada ibadah, nak tukar pi ibadat. Setiap sehari-hari kita buat kerja tu biar jadi ibadah. Makan ni aku nak makan ni supaya kuat buat ibadah, kuat taat, kuat ikut perintah Allah, kuat nak lawan hawa nafsu, kuat semua tu kita arah pi kepada kebaikan. Jadi ibadah. Makan semulut pun ibadah lah. Itu cara nak membezakan antara ibadah dan juga adah. Jadi kita buat tu kerana Allah. Jadi cek tengoklah kita iktikad betul tak lagi. Kalau betul, lepas dah hak pertama tanda orang beragama. Pi yang kedua pula menunaikan ibadah kerana Allah. Lepas dah lagi. Tak lepas lagi. Buat ibadah nak tunjuk kat orang. Tak jadi. Buat ibadah sembahyang sunat rajin-rajin biar supaya apa? Kawan ni kata hang ni bagus sungguh. Tak larat pun mengkik buat sembahyang juga. Nampak dia kata berjaya dah. Kita nak buat ibadah tunjuk kat orang ataupun nama dia riak. Lepas tu buat ibadah rasa heran. Dalam kampung ni, dalam masjid ni aku seorang kata tak berhenti lagi sembahyang sunat. Nampak. Yang tu bukan kerana Allah tu, kerana orang. Nama dia ujub. Tu heran diri. Sum'ah. Kita buat sesuatu tu nak memperdengarkan pada orang lain. Tu pun dikira kerana orang lain juga. Awak muka tak larat ni, main kerja. Awak muka tak larat ni, pergi tempat kenuri. Dia kata aku malam tak tidur, lepas isyak sampai subuh. Lah kan tidur gini. Awak mayang, kayak mulai baca Quran, habis lah 30 juzuk semalam. Dia lah. Nampak tu? Tu semua tu bukan ada pasal tu. Tak siapa tanya pun. Nak.
Mata tu biar lebam, nampak lali pun nak abang kata kita ni buat taat malam hari. Tu semua karut. Tu buat kerja sia-sia. Pasal apa? Pasal esok ni duk ingat bawa gundi, bawa karung yang ada isi. Pi timbang-timbang, gundi bocor. Tak atas penimbang, ringan, berat hak yang jahat. Na'udzubillah min zalik ah. Kita mentara duk ada 70 tahun, 80 tahun ni duk buat kerja lagu tu letih ah. Letih. Jadi kita ni kena buat kerana Allah. Nak buat kerana Allah macam tadilah. Kita kena kenal lah Allah tu. Baru kita jadi buat kerana dia. Semua kerana dia. Tidak kerana lainnya. Rugi kalau buat kerana orang lain. Buat kerana orang lain rugi. Pasal apa? Tuhan Yesus kata, hang buat dulu rajin. Aku tahu hang buat ibadah rajin. Tapi aku tahu juga hang buat bukan kerana aku. Jadi hampir tuntut pahala yang hang buat tu kerana orang lain, hampir minta dekat dia. Aku tak bagi. Pasal hang buat bukan kerana aku. Leceh. Dengar aku tu leceh kita. Teruk sajalah buat aja. Lepas tu demai juga lagu mana? Buat tetap kena buat. Jangan kata kalau lagu tu aku tak mau buat langsung payah nak lawan dalam hati ni, lintasan hati ni cukup payah. Kita buat dah ni, demai juga. Kita lawan dah, demai lagi. Itulah cara dia. Macam mana kita nak berjaya dunia pun kita pulun lagu tu lah. Takkan beranak-beranak terus dapat duit. Takkan terus dapat rumah. Mesti kena usaha teruk dulu. Macam tu juga apa ni dalam diri kita. Tu lebih-lebih lagi. Pasal kita nak hidup kekal abadi di sana. Takkan nak buat hak buat kerana orang lain. Nak sedap kena fikir, tengok lagu-lagu tu baru kita bersungguh-sungguh. Ni semua kerja dalam hati lah. Hati tu duk berbolak-balik. Kadang kerana Allah, kadang kerana makhluk, kadang-kadang tu buat sudah lah. Tak bersungguh. Tu kerja hati lah. Jadi kita nak tetapkan hati tu lagu mana. Tu kena ambil tahu juga. Tu bab tasawuf. Habis. Tanda orang yang beragama yang sebenar yang ketiga ialah mengerja segala yang disuruh. Kena buat apa yang disuruh. Yang disuruh terbahagi pada dua. Suruhan yang kuat dinama suruhan wajib. Suruhan yang kurang kuat dinama dia sunat. Wajib dan sunat. Benda wajib kita nak kena buat. Biasalah kadang-kadang dia main malah tak mau buat. Malah tak mau buat tu tak apa. Kurang sikit daripada tak mau buat sebab ingkar. Kita tak mau buat sebab ingkar benda yang terang-terang mudah di sisi agama kita. Lepas tu kita tak mau buat disebabkan ingkar, hukum dia keluar daripada Islam. Pasal kita ingkar kefarduan dia, yang mana kefarduan tu semua orang tahu. Budak-budak kecil pun tahu yang kata benda tu wajib. Kita pi ingkar benda tu. Dah tak mau buat tak apalah. Pi ingkar pula. Yang tu habis rosak. Berbeza yang tadi dia tak mau buat pasal apa? Pasal malah selamat lagi. Dosa besar aja. Bukan dosa besar aja, dosa besar. Ingat dia ringan pula, besar, dosa tu besar. Yang tu balik kepada nafsu kita lah. Nafsu kita yang kuat, kita tak mampu nak lawan. Azan dulu.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketiga, tanda orang yang beragama yang sebenar ialah mengerja segala yang disuruh. Suruh yang kuat dinamakan wajib, suruh yang tidak kuat dinamakan sunnah. Dan yang keempat, meninggal segala yang dilarang, tinggal apa yang syarak larang. Allah larang, Nabi larang, kita kena tinggal. Apa dia? Larang yang kuat dinama haram, larang yang tidak kuat namanya makruh. Tu 3 dan 4 ini ialah mewakili kepada sifat takwa. Buat apa yang Tuhan suruh, buat apa yang Tuhan titah, buat apa yang Tuhan perintah, kita kena buat. Tinggal apa yang Tuhan larang, tinggal apa yang Tuhan tegah. Dinama dia
tinggal. Jadi dua benda ni mewakili kepada sifat takwa yang dibaca oleh Tuk Khatib hari Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah tiap-tiap Jumaat. Kata tu pula kata yang sungguh-sungguh, bukan hanya kata sekadar kata. Tiap-tiap hari dengar benda sama ya. Pasal apa tu? Pasal nak pergi lekat. Nak pergi lekat. Takwa. Takwa ni ada 3 bahagi. Bahagi apa dah? 3 pangkat. 3 pangkat. Jadi setiap kita ni berbeza takwa dia. Tengok pada tahap seseorang. Takwa yang pertama, peringkat yang bawah sekali ialah orang yang tidak beramal soleh tetapi dia tidak ingkar. Hak tadilah, dan tang nak buat ibadah cukup penyegan, cukup malah, cukup balok. Tu. Tapi tang ingkar, dia tak ingkar. Awak tak sembahyang, aku malah. Awak tak puasa, aku penyegan. Awak tak keluar zakat, duit banyak, aku punya pasal. Tu dia dikira takwa juga, pasal dia tak ingkar. Bila tak ingkar, sabit iman atas dia. Dalam hati dia ada iman, cuma tak kuat lah. Jadi benda tu yang nak kita kata lesen untuk masuk syurga tu, iman tu. Sekalipun kita pemalas, kita jangan ingkar. Pasal benda yang diketahui secara umum, semua orang tahu benda tu, kita nak kena jaga-jaga. Sebab tu pentingnya ilmu tu. Kadang-kadang kita cakap, kita lintas, kita perbuatan kita tu takutnya iman rosak. Benda mudah, orang lain pun tahu benda tu, tapi kita ni buat tak ambil kisah, kita buat benda tu rosak iman, habis. Menyebabkan esok mati ditakuti hilang iman tu, kekal dalam neraka. Kalau sedang awal tak apalah. Sedang awal. Tu tahap yang pertama. Kadang-kadang ada di kita yang ni, kadang-kadang ada. Takwa yang kedua ialah dikira buat wajib dan buat juga yang sunat. Tinggal yang haram, tinggal terus. Wajib ni memang dia buat sungguh-sungguh lah, dia tak tinggal. Dia balik sampai lah ni tak tinggal-tinggal. Ada orang tu, ada. Ramai tak tahu. Sunat ni kadang-kadang dia buat. Wajib memang dia pulun lah. Lepas tu yang kedua, dia tinggal benda yang haram, tinggal sungguh-sungguh lah. Tak melawak lah, tinggal. Lepas tu yang makruh ni pun kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tinggal. Yang tu tahap yang kedua. Nak peringat, nak bagi kita kata peringatan sikit. Bila kita dah berubah, dulu ni kita jahat ataupun kita ingkar atau kita tak taat. Bila kita taat ni, kita nak berubah semua. Bila kita nak berubah, kita berubahlah dengan niat kerana Allah, bukan kerana aku ni tua dah, aku nak berubahlah, rugi. Aku ni penyakit banyak, nak kena tinggal lah benda yang tak elok tu, rugi. Selama kita tinggal tu tak ada pahala. Pasal apa? Adat biasa. Hak tadi ni ibadah tu kerana Allah, tinggal tu biarlah kerana Allah. Walaupun jaya tinggal seminggu ya, lepas tu buat pula, tak apalah. Esok niat pula, Tuhan nak bagi banyak pahala kat kita. Setiap-tiap orang tu dia lain. Kasih Allah Ta'ala tu tengok pada kesungguhan hamba dia. Di yang tu lah, Ustaz Bakar dia abang tu lah, dia kata pesan tu lah, dia kata kalau kita tinggal, contohnya tinggal rokok lah, tinggal tu kerana Allah, bukan kerana doktor kata jantung hang ni semput, paru-paru ni nampak lagu tengok macam asap hitam berkepui. Oh, kalau hang isap rokok dalam sehari 2 hari hang mati terus. Dan dia tinggal pasal doktor kata bahaya. Tinggal tu kerana Allah, cukup. Nak berjaya, tak berjaya tu pulang lah. Payah kan senang? Payah lah.
benda yang kita dah buat lama dah, dari sebati dah, nak tinggal tu ke letih ya. Almarhum ayah saya pun gitu wah. Nak tinggal rokok, demam. Buat 2 minggu wah. Demam. Bukan senang, sebab pasal duk biasa. Daun ketum nak tinggal, pasal duk campur macam-macam daun ketum. Kena tinggal orang tua dulu nak buat daun ketum, nak buat kerja bagi kuat bukan ada apa-apa, nak bagi kuat, tahan badan, bagi steady. Minum sikit, buat ubat ni kita pandai tambah macam-macam. Kena meliu terus, pening. Yang tu mabuk, bila mabuk kena tinggal benda tu terang dah haram. Baik. Yang ketiga, ini takwa yang paling tinggi, iaitu dia buat perintah wajib dan dia buat yang sunat. Sunat ni sama-sama naik dengan wajib dia. Tang tinggal, dia tak tinggal, memang dia buat lah lagu mana pun. Dan larangan yang haram memang dia tinggal lah. Makruh pun dia tinggal juga. Dan sampai ke tahap benda syubhah pun dia tinggal. Benda yang ragu-ragu dia tinggal terus. Yang ni tinggi sekali ya. Apa boleh buat, makna dia dapat title takwa yang tinggi, iaitu takwa, nama dia takwa khawas, takwa golongan yang terpilih. Takwa pertama ni istilah dia takwa syirik, takwa daripada elak kena jatuh pada syirik, jaga-jaga takut syirik, itu takwa. Habis elok lah tu, dia berhenti pun elok lah. Agama terhimpun dalam 3 perkara. Jadi ya, noh, jadi tak ada tu. Dia sikit-sikit tak apa kan. Dia jago banyak-banyak lagi, tak ada nak beramai. Tak ada beramai. Lepas tu pula dia kata dia ni kalau mai tutup sampai sejam. Tak mau mai dah, sakit aku. Tu penyakit tu. Jadi habis itu kita dah rugi. Pasal apa? Kita yang buat orang lari. Kita teruk. Cara-cara gitulah. Insya-Allah ramai tak lari lah. Lagi tunggu je dah. Baik, saya sudahi dengan apa-apa yang terkasar bahasa tu. Saya minta maaf lah. Terkasar ke terkasak bahasa, saya minta maaf. Kemudian terima kasih duk bagi sumbangan banyak-banyak. Bagi banyak, tak berhenti bagi. Terima kasih lah. Moga-moga dilimpahkan rezeki lagi untuk buat kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.